Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan sambung semula coaching online berkaitan dengan tools Illustrator, yang mana semalam kita dah cover lebih kurang 4 tools. Tools yang pertama selection tools, direct selection tools, rectangle or shape tools, dan yang keempat adalah magic wand tool. Jadi kepada yang tertinggal lesson semalam, insyaAllah sebelum kita start kepada next tool, kita akan review semula empat-empat tools ni secara ringkas lah. Okay, first buka dulu software Illustrator. Kalau nak mudah untuk ikuti coaching online ni, sebaiknya Illustrator CC lah, bukan Illustrator CS. Takut ada miscom dekat dari segi features ataupun tools yang digunakan. Jadi untuk coaching online pagi ni, first aku akan create new file dan akan pilih macam biasa web preset dan full HD punya default. So setting-setting kat belah kanan ni kita biarkan je as a default. Create. Jadi yang putih ni artboard. 4 tools yang kita cover semalam. Kalau tengok sebelah kiri ni adalah tools panel. Kalau tools panel ni tak ada, boleh klik window dan enable dekat toolbar ni, advanced ataupun basic. So untuk selection tools, first aku akan lukis satu shape, mungkin polygon, hexagon, mungkin pilih pentagon. Okay, pentagon, color kuning. Okay, color kuning. Color biru lah, nampak sikit. Okay, color biru. So dengan direct dengan selection tools ni ataupun shortkey dia huruf V untuk violet. Tujuan dia adalah untuk resize lah shape yang dah dilukis ataupun text ataupun image yang kita import masuk dalam artboard ni. Dia hanya boleh resize sama ada ke atas, ke bawah, kiri dan kanan. Serta kalau perasan dekat bahagian bucu ni, borderline biru ni, bahagian bucu luar dia akan ada ikon rotate. So kita boleh rotate. Macam aku kata semalam, untuk lock dia punya ratio, bila kita resize, hold button shift, automatic dia takkan free form resize. Dia akan lock dia punya ratio tu. Dan untuk alternate, hold button alternate, bila kita resize, contoh kita tarik atas kan, so yang bawah pun dia akan follow sama sekali lah. Kalau kita tarik kiri, hold button alternate, yang kanan pun akan ikut sama. So ni sesuai untuk resize kalau kita nak symmetry punya transformation lah. Kalau kita hold button shift dan alternate together, dan bila kita resize, automatic dia akan lock at the center of the shape dan dia akan resize kiri kanan atau bawah. Ini adalah selection tool. Kemudian direct selection tool belah kanan ni, shortkey dia A untuk ayam. So bila kita select, automatic dia akan muncul anchor point. So untuk pentagon ni, anchor point dia ada 5 sebab dia ada 5 bucu kan. So bila kita klik sekali, automatic dia akan pilih bucu yang paling atas. So bila kita tarik, hold button shift untuk lock dia punya transformation tu, hanya bucu atas saja yang akan tarik ke atas kan. So lagi 4 bucu dia akan lock dekat original position dia. Instead of
tadi kita klik sekali kan. Instead of kita hold je dekat anchor point atas ni, dan bila kita tarik, automatic yang 4 lagi pun dia akan follow. So nampak macam tak ada perubahan kan. Tapi bila kita pilih, contoh hold button shift, kita select sekali, hold button shift untuk multiple select. Kita pilih anchor point kiri, kanan dan atas. So bila kita resize, automatic dia akan resize kiri, kanan dan atas sahaja. So yang lagi dua bawah tu dia akan lock lah dekat original position dia. So kita boleh buat shape macam kapal terbang kan. Macam ni. Kemudian kita guna selection tools untuk rotatekan dia. Hold button shift untuk lock dia punya rotation. So macam ni dah jadi. So dekat anchor point ni juga, kalau kita select kan, kalau untuk Adobe CC punya version, automatic dia akan muncul toggle bulat ni. So tujuan dia untuk jadikan mana-mana bucu tajam kepada corner. Betul, kalau kita hold mouse dan kita tarik, automatic yang mana ada bucu, ada toggle bulat tu dia akan follow sekali as a reference. Instead of kita select sekali, bila kita reform, dia hanya reform particular toggle yang kita select sahaja. Contoh kalau kita nak multiple select, kita select sekali, hold button shift dan select yang kedua. So bila kita reform, automatic kiri dan kanan tu dia follow. So dia akan jadi macam ni lah. Atau macam ni yang bawah kan, kita select sekali je. So kita nak reform yang ni sahaja, automatic dia akan jadi macam ni. So ni nampak macam face mask kan. So kita buat ellipse tool, hold button alternate untuk symmetrical drawing. So kita colorkan dia macam ala-ala ni kan. Tapi rasa ni bukan mask. Lepas tu kita ambil rectangle tool sebagai contoh. So ni macam lebih kepada pemegang telur lah. Macam pemegang telur kan. Terjadi satu shape. Boleh katakan ni satu ikon lah. So yang seterusnya, Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ni macam aku kata sama, contoh kita duplicate gambar ni. Tak ada banyak gambar kan, terlalu banyak. Contoh lah, kita just nak select ellipse tool yang color orange sahaja. So kita gunakan Magic Wand Tool, kita double click, fill color ni kita bagi 32 ataupun 20 lah tolerance contoh. So kita select je satu ellipse yang color orange, automatic semua ellipse yang color orange dia akan automatic dia select. Bila kita drag, dia akan ambil yang same color sahaja. So yang the rest yang tak di select, automatic dia akan lock dekat original position dia. Okay, ni just untuk revision semula apa yang kita dah belajar semalam.
So, untuk hari ini tools yang kita nak belajar adalah lasso tool. Okey, tujuan lasso tool ni contohlah kita ambil yang complex shape sikit kan, star kan. Okay, star. Bila kita guna direct selection tool, automatic star ni akan ada 3, ni 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Akan ada 10 anchor point. 5 dekat bahagian bucu luar dan 5 lagi dekat bahagian bucu dalam ni kan. So ada 5 anchor point. 10 anchor point. So macam mana kalau kita nak fast selection certain anchor point saja instead of the whole anchor point. So kita gunakan lasso tools ataupun hotkey dia huruf Q. Kita just buat je freeform hand drawing dekat bahagian anchor point yang kita nak select sahaja. So bila kita dah macam dah lukis, lukis. Contoh, kita nak bahagian kiri atas untuk star saja. Bila dah lukis macam tu, kita pergi ke direct selection tool. Automatic dia dah select 1, 2, 3, 4 anchor point saja instead of the rest 6 anchor point yang lain kan. So bila kita tarik, anchor point yang kita buat circle freeform guna lasso tool saja yang akan ikut deform. Nampak tak? Contoh yang kita buat sekali lagi, kita guna direct selection tool untuk enable anchor point. Kemudian guna lasso tool dan kita circlekan yang bahagian bawah pula. So automatic yang bawah sahaja yang akan select. So bila kita tarik, nampak tak? So yang atas tadi tu, yang kita tak select tu, dia akan lock dekat original position dia lah. So daripada star 5 bucu tadi dah jadi irregular shape. Ni shape apa kata? Shape kapal terbang apa? Lebih kurang lah. Ni macam shape kapal terbang kan. So ni adalah kegunaan lasso tool. Dia punya shortcut dia ada huruf Q untuk multiple select the anchor point. Contoh kita nak select anchor point 1, 2, 3 saja kan. So kita gunakan lasso tool. Kita bulat kat bahagian ni saja. Guna direct selection tool. Kita tarik. Nampak tak? Dia akan ubah. Okay. Settle untuk lasso tools. Buat lagi. Kemudian nak guna apa lagi? Pen tool lah. Pen tool. Okay. Kita akan pergi dekat pen tool. Pen tool ni antara tools yang sangat penting adalah Illustrator. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang selalu buat design logo, buat illustration, memang sangat berguna pen tool ni. Okay. Pen tool ni bila kita right click, automatic dia akan ada add anchor point, delete anchor point tool. Tapi semua option ni automatic boleh digunakan menggunakan shortkey bila kita dah draw something gunakan pen tool. Sebagai contoh, so untuk first lukis pen tool ni disable dulu untuk fill color. So kita enable untuk stroke color, kita ambil color hitam lah supaya senang nampak kan. Dan kita tebalkan sikit dia punya stroke 5.
So konsep untuk pen tool ni, bila kita select sekali, automatic dia akan jadi straight line lah. So kita select sekali tapi berterusan, dia akan jadi shape yang straight line. Tapi kalau kita select sekali, tapi dekat select yang kedua tu kita hold dulu mouse, dan bila kita tarik, automatic dia akan membentuk satu curve lah. So curve tu kita boleh adjust selagi mana kita pegang dia punya handle tu dekat toggle mouse tu. Maksudnya kita pegang handle dia, berapa panjang handle kita nak. So curve tu nampak dia akan membentuk curve yang lebih tajam lah, lebih tajam ke belakang ataupun lebih smooth. So ini mengikut kesesuaian lah keadaan. Kebiasaannya orang guna pen tool ni untuk trace image yang mempunyai curvy line ataupun complicated shape. So bila lepas, automatic dia akan pergi ke select yang nombor 3. So bila kita hold lagi, bila kita lukis, dia akan still curve. So bila kita lepas, kita select sekali, instead of kita hold, tadi kita dah hold, dia membentuk curve. So bila kita tekan sekali, dia akan jadi straight line lah. Dia akan jadi macam tu. So bila kita nak tutup kita punya drawing tu supaya dia jadi complete one drawing, kita temukan balik ending point dia dekat starting point yang kita start tadi. So bila kita klik sekali, automatic dia akan jadi straight line lah. Instead of kita hold dekat starting point, kita tarik sebab kita masih nak curve lagi kan, kita curve ke dalam kan. So bila kita lepas, nampak sini bahagian curve, tapi bila sini kita single click saja, automatic dia akan jadi garis lurus lah. Okay. Untuk mudah nampak application pen tool ni macam mana, kau akan masukkan satu gambar untuk kita trace. Gambar apa senang? Gambar ayam lah. Ayam lagi kan? Memang ayam je lah. Bagi korang terliur sikit. So kita centerkan gambar ni. Kita kurangkan sikit opacity dia kepada 70. Dan kita lock. So kita nak buat kepak ayam ni, tapi kita nak satu je. So kita as a reference line, aku biasa akan menggunakan color hitam lah, kalau gambar yang kita nak lukis tu dia cerah. So untuk dah buat pen tool aku pilih color hitam, tapi stroke bukannya fill color. Dan bila aku select pen tool, mungkin aku kurangkan sikit dia punya 3 lah. So untuk starting point ayam ni, aku nak start dekat contoh bahagian sini kan. But ni ayam ni terlindung, tapi kita nak lukis complete wing chicken ni. So kalau perasan sini macam ada curve sikit kan. So hold kat sini dan kita tarik. Nampak tak? Ikut kesesuaian kan. So zoom sikit. Nampak? Bila handle kita terlalu panjang, kita nak pergi ke curve yang kedua, dia akan jadi macam ni kan. Sedangkan kita nak curve ni belah sini. So hold button alternate, dia akan jadi macam edge icon ni kan. So kita boleh adjust kita punya handle supaya pendek sikit. Pendek sikit, lepas tu naik sikit. Okay, macam tu kan. So kalau untuk yang curve ketiga ni, nampak dia bukan straight line kan, dia ada curve kan. Dia sebenarnya ikut kesesuaian lah, berapa besar curve yang korang nak lukis. So aku Serber snap to pixel. Okay. So bila aku lukis, nampak tak? Tapi nampak macam tak smooth kan sini kan. So sebab apa? Sebab sini handle dia tadi memang zero, memang tak ada handle. So kita boleh panjangkan handle dia supaya dia lebih smooth lah. Nampak tak? Instead of tadi awal-awal
Dia tajam. Bila kita panjangkan handle, dia akan jadi smooth. So nampak bentuk tu dia tak ada tajam kan. Dia corner elok je. So aku start pada bawah ni. Sampai atas ni. Lepas tu curve. So aku pendekkan awal-awal dia punya handle dia. Supaya bila ada corner. Contoh aku ambil sini kan. Nampak ada corner elok lah. So untuk pen tool ni korang kena banyak practice lah. Supaya familiar. Masa bila nak guna curve shape. Masa bila nak guna straight line. So bila korang dah biasa dengan pen tool ni, macam-macam benda lah korang boleh lukis kan. Contoh sampai sini. Itu lepas. Tapi disebabkan kita nak lukis curve kat sini, handle terlalu panjang. So kita hold button alternate dan kita kurangkan sikit. Okay. Dia curve elok lah. So kalau perasan kepak ayam ni, oh dia kat atas ni. So boleh control Z untuk back. So pertemuan dia dekat sini. Kurangkan sikit. Kurangkan sikit. So, okay. Boleh nampak lah kepak ni macam mana kan. Kadang korang lukis guna pen tool ni kena imagine juga bentuk gambar yang asal tu macam mana supaya nampak lebih realistik lah dengan lukisan tu. So ni handler. Okay, ni kurangkan sikit handler. Okay, lepas tu kat sini curve kan. Bagi curve je. Okay, bila korang perasan curve ni nampak tajam, so korang boleh adjust. Sama ada nak sharp edge ataupun nak corner. So korang boleh dekat stroke panel ni, belah kanan ni, ataupun enable dulu stroke kat window panel ni, stroke. Dan korang tukar corner ni kepada round join. Automatic dia akan smooth lah. So kurangkan sikit. Okay, kurangkan sikit dia punya handle. Okay. Terus kamu melukis. Alamak, nampak macam terlalu ni sangat kan. Okay. Dah sampai sini macam seakan-akan straight line. So boleh buat straight line. Sini curve sikit. Sini pun sikit je, tak banyak. So curve sikit.
Ni okey. Okey, sampai bawah ni curve sikit. Lepas tu yang ni boleh lah. Aku tak exactly follow gak. Dia ikut kesesuaian lah. So disebabkan nak sampai bahagian kepak ni terlalu complicated sebab terlalu banyak anchor point. So aku terus lukis macam ni je, senang kan. Tu kepak ni macam tajam sangat kan. So tambah sikit dia punya handle supaya bila curve dia nanti nampak smooth sikit lah. Okay. So yang ni curve kan. So aku turun curve besar lah, senang kan. Yang ni pun sama. Terus curve besar. Okay, yang ni pun lebih kurang lah. So nampak dah seakan-akan kepak kan. So bila dah kita guna stroke line macam ni yang kita dah lukis, siap. So masa ni lah kita boleh guna fill color. Fill color ni korang boleh guna swatch untuk plain color solid. Ataupun kalau perasan bahagian ayam ni kan ada gradient. Sini cerah, sini bahagian gelap. So korang boleh guna gradient. So bila guna gradient, korang boleh adjust lah ikut kesesuaian. Susah agak sebenarnya kalau nak lukis betul-betul kan. So disable. So dah nampak lah dia punya kepak ayam tu kan, walaupun nampak cacat sikit. So itu adalah basic pen tool yang boleh digunakan untuk tracing gambar. So lagi complicated gambar untuk kita trace tu, lagi lama lah, makan masa untuk kita siapkan satu gambar kan, the whole gambar. So aku buka satu contoh yang aku pernah guna pen tool ni untuk illustration. Google ada. Plastic tray, stiker, logo, banner. Okey, dekat bahagian sini tak ada. Okey, tak apa. So, disebabkan tak ada, aku buka Facebook. Okey, aku tunjuk satu contoh. Okey. Okey, ini adalah contoh Tok Guru yang aku trace daripada gambar asal. So, kalau daripada jauh nampak macam kenal lah kita sekali pandang kita kenal siapa, tapi kalau yang particular designer dia akan rasa macam tak berapa okey ada segi lighting ke apa. So, itu terpulang pada masing-masing lah. So, ni adalah dia punya illustration yang aku buat menggunakan pen tool. Tu nampak complicated sikit kan. Tapi kalau dah biasa main dengan pen tool ni, insyaAllah mampu mencapai tahap macam ni kan. Walaupun tak pro, mungkin beginner ataupun intermediate lah.
Allah. So selesai untuk pen tool. Curvature tool. Okay, curvature tool ni lebih kurang macam pen tool. Tapi kalau pen tool tadi kan, kalau perasan, kita nak lukis dia punya curve ni, kita kena second select tu, kita kena hold kan mouse. Oh, dapat curve kan. Besarkan sikit dia punya ni. Okay, nampak? Kita hold baru kita dapat dia punya curve kan. Kita hold baru dapat curve kan. Tapi kalau curvature tool ni ataupun shortcut dia shift tu apa? Aku tak tahu simbol apa, simbol ular ni. Atas key tab. So curvature tool ni kita select sekali. Kemudian select yang kedua tu kita tak perlu hold button mouse. Kita just select je, second select. Automatic bila kita tarik tanpa kita klik mouse, dia akan membentuk curvature line lah, curve line. So kita select je. Instead of tadi pen tu bila kita select dia akan jadi straight line kan. Tapi kalau untuk curvature tool ni kita select dia akan jadi curve line terus. So features ni hanya ada dalam Adobe CC sahaja. So kalau yang pakai CC aku minta maaf lah sebab mungkin korang takkan jumpa lah features ni. So bila kita cantum, nampak tak? So mungkin lebih mudah lah pakai curvature tool untuk tracing bagi setengah orang lah. Tapi bagi aku mungkin pen tool lebih mudah. Kita try lukis tomato ni. Kita kurangkan sikit dia punya ni. Okay, nampak? So bahagian curve kita kena agak lah. Kita starting point kat sini. So untuk second point kita nak curve kat mana, mungkin lebih kurang sini lah. So kita just select dan kita, alamak, silap item. Select dan kita buat second select dekat bahagian sini dan kita just tarik mouse tanpa klik untuk kita lukis shape dia. Nampak? Curve dia macam lari sikit kan. So mungkin tak sesuai bahagian situ, so kita kurangkan sikit sini. Nampak lebih mudah kalau untuk buat ala-ala bulat kan. Kurang sikit. Bayang. Kan atas ni kan tak adalah curve kan, just straight line dia kan. So kena pandai-pandai. Dia jadi macam cacing sikit je. So kita buat sini. Lemak. Tak jadi. Tak jadi. Okay. So okay macam ni. Tak jadi ke? Aduh. So benda dia kena banyak practice. Nampak dia kekurangan dia bagi aku yang tu lah. So bila dia bertemu dengan stroke line yang first kita lukis tadi, automatic dia akan mati. Kalau pakai pen tool, dia still boleh lagi lah. Kita boleh gabung dengan pen tool. Okay, dia boleh gabung dengan pen tool. So macam ni.
Okay, kita just tap. Yes. Okay. Macam mana kita nak kekalkan shape yang bahagian dalam ni saja, tapi shape yang luar ni kita nak buang. So, kita okay je semua ni. Dan tools seterusnya, automatic aku akan ajar shape builder tool ataupun shortcut dia shift M. So, shape builder tool ni just ada plus dengan minus. Tapi yang lagi dua option ni dia bukannya tujuan untuk shape builder tool. So kalau untuk plus, nampak perasan tak dekat toggle mouse dia ada simbol plus kan. So kalau kita buat plus dan fill color kita, contoh kita buat color orange kan. So bila kita plus, automatic dia akan plus kat bahagian dalam ni. Bila kita tarik kan contoh. Nampak? Dia dah jadi satu elemen baru lah. Instead of kalau kita hold button alternate yang simbol plus tadi dia dah jadi minus. So kita nak buang yang luar ni. So kita just tarik je sampai muncul transparent grey tu. Maksudnya dia akan delete bahagian yang kita select tu. So automatic dia akan tinggal bahagian yang dalam saja. So kita boleh colorkan kita punya tomato ni. Color tu kan. So tomato ni color luar kan. So dah jadi lah tomato. So mungkin opacity dia 100. Dalam ni color orange. Orange sangat kan. So double click untuk kita adjust dia punya keorenan dia. Preview. Okay, good. Mungkin 80. Okay. Dah siap lah satu shape. Hanya menggunakan curvature tools dan kadang-kadang menggunakan pen tool. Kemudian kita nak trim bahagian yang terlebih tadi. Kita menggunakan shape builder tool dengan kita select bahagian yang kita nak kekalkan ataupun kita hold button alternate untuk kita remove bahagian yang kita nak trim. Okay, untuk shape builder tool ni aku dah pernah tunjuk sebelum ni dalam tutorial yang ketiga ke kedua lebih kurang kan. Contoh kan kita ambil shape ni, kita colorkan dia hijau lah contoh. Dan kita buat shape baru, mungkin star lah. Color color biru. Okay. So kita shape builder tu ni kalau kita tak ada intersection macam ni kan, kita ada space. Bila kita select, kita guna shape builder tool, automatic dia takkan jadi apa-apa lah. So dia adalah kegunaan untuk intersection antara dua barang ataupun dua layer. So bila kita select dua-dua ni dan kita gunakan shape builder tool, contoh kalau plus kan, kita tekan bahagian hijau ni dan kita tarik sampai ke intersection yang kena bahagian biru. Tapi tak lebih daripada shape hijau. Automatic dia akan gabung sekali yang star yang dalam ni tadi dengan biru tu dia akan gabung sekali. Tapi kalau kita tarik shape builder tu ni daripada bahagian hijau, tarik sampai ke seluruh bahagian biru termasuk yang luar sekali, automatic dia akan jadi satu entiti yang baru lah. Dia macam seakan-akan binatang ke apa. Ulat gonggok rambut pacak. So dia akan jadi macam ni. Okay, kita back yap. Lain pula caranya kalau kita select shape builder tool tapi kita hold button alternate, nampak sampai keluar simbol minus. So contoh kita nak minus bahagian star yang luar ni kan, kita lukis saja freeform macam tu. Automatic yang terlebih daripada border hijau ni dia akan delete. Tapi intersection antara bintang dengan shape hijau ni dia akan kekal lah kat dalam ni. So kita disable
Nampak tak? Dia dah kekal lah. So sama juga kaedah dia, contoh macam kita buat shape bulat banyak-banyak kan. Dan kita colourkan dia berlainan warna, senang nak nampak. Contoh lah, ni gambar ni aku delete jap. Okay, contoh bulat ni kan. Kita intersectkan sini, 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 intersect sini, tu intersect sini. Okay. So kegunaan shape bulat tu kita select je semua. Nampak tak? Dia akan ada keluar part-part yang kita boleh customize. Kita nak bahagian mana, gabungan bahagian mana. Sebagai contoh, kita pilih dulu color. Alamak. Kita pilih color hijau gelap. Contoh. So kita nak gabungkan hijau cerah ni dengan purple. So kita campurkan dulu macam ni. Automatic dia akan jadi hijau gelap. So lagi kita nak gabungkan bahagian intersection pink dengan biru. Automatic pink dengan biru kan. Okay, sini saja. So automatic dia akan jadi macam ni lah. Okay, nampak tak? Dia daripada banyak-banyak shape tadi hanya tinggal 3 basic shape saja. So bila kita tarik, bila kita pisahkan kan, dia menjadi seolah-olah macam satu puzzle lah. Dia macam main puzzle kan. So nampak tak? Dia punya kegunaan untuk shape builder tool ni. Kebiasaannya shape builder ni orang guna untuk buat logo lah. Sebagai contoh EA. Dan kita tebalkan dia. Sekejap. Acumen. Okay, contoh kan. So untuk edit text layer menggunakan shape builder tool, kena convert dulu text layer ni kepada outline. So right click, create outline ataupun shortcut dia shift control O. So automatic dia dah jadi satu image. Tapi disebabkan dia bergabung, so korang boleh ungroupkan dia. So dia jadi satu entity yang independent lah. So kita nak gabungkan huruf E dekat A ni. So kita nak mudah buat, colourkan biru. Aku memang suka main dengan colour biru, senang tengok kan. So A ni colour merah, colour orange. So kita gerakkan je E ni dekat A. Macam ni kan. So macam mana kita nak jadikan E dengan A ni satu entity instead of dua layer yang separate. Kita select dua-dua. Dan kita gunakan shape builder tool. Dan kita tarik je E tu sampai masuk A. Automatic dia akan jadi satu entity. Dan kita boleh colourkan dia. Contoh kita guna gradient. Gradient. Double click. Okay, color hitam dengan color kelabu lah. Oh, hijau. Hijau lah, nampak menarik. Okay, hijau ni. So dengan gradient ni, kita boleh select dekat gradient tool. So kira huruf G. Dan sampai keluar macam ni kan, kita boleh adjust bahagian gradient tu bentuk dia macam mana. Contoh kalau kita start pada sini kan, nak ke hujung sini. So kita hold je mouse kat sini dan kita tarik je sampai dia kena kat bucu sini. Automatic daripada color hitam tu ke color hijau,
dia akan membentuk angle 45 darjah lah. So kita double click dekat gradient tool ni, akan keluar dia punya option. Okay, option ni kita boleh buat gradient tu sama ada kita nak buat linear ataupun radial lah. So bila kita klik radial, automatic dia akan membentuk satu features di mana dia membentuk bulat lah. So kita boleh pindahkan dia punya kegelapan hitam tu dekat mana-mana part yang kita nak. Dan toggle atas ni adalah untuk kita kembangkan atas bawah lah. Dan untuk toggle yang kiri ni untuk resize berapa besar hitam tu. So boleh try lah main gradient tu menggunakan option ni, ikut kesesuaian. Okey, contoh kan. So dah siap satu text logo kan. Dia boleh katakan text logo lah. So insyaAllah kita dah belajar tadi, dah belajar pen tool. Gunakan pen tool dan curvature tool untuk lukis corner ataupun complicated shape. Kemudian kita gabungkan dengan basic shape. Kita guna ellipse saja. Tapi kita gunakan shape builder tool untuk menjadikan satu shape yang boleh katakan complex shape lah. Ni boleh consider complex shape lah. Dan kita menggunakan automatic, kita belajar gunakan type tool untuk buat huruf E dengan A ni. Kemudian kita right click, create outline ataupun shortcut dia shift control O untuk kita editable dia punya color tu. Tapi sebelum kita edit color tu, kita gabungkan dulu E dengan A tadi menggunakan shape builder tool. Kita select shape builder tool. Kemudian kita adjust dekat menggunakan gradient tool instead of fill color, solid color je kan. Nampak? Kalau solid color macam tak menarik kan. So kita menggunakan gradient color. Okey, ni nampak lebih menarik lah. Okey. So insyaAllah untuk sambungan tools yang berikutnya dalam siri Tools Illustrator Part 3, mungkin malam ni insyaAllah kalau tak ada apa halangan. Jadi sampai sini saja online coaching kita. Kalau sebarang pertanyaan boleh tulis di ruangan komen ataupun PM direct dengan aku. Dia wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.